Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan bertajuk integrasi pendekatan modular serta kaedah SNAP dan HNIN bagi menggalakkan penglibatan aktif murid dalam PDPR. Okey, kajian ini pemerhatian yang dilakukan yang menjurus pada kajian ini adalah bilangan murid yang memulangkan modul yang ditetapkan oleh guru untuk disemak adalah tidak memuaskan. Secara purata hanya 30% dan ke bawah saja murid tahun 4 yang membuat pemulangan modul pada tarikh yang ditetapkanlah untuk semakan. Jadi semak silang yang dibuat dengan guru mata pelajaran lain juga mendapati isu yang sama, masalah yang sama, dan masalah ini menyukarkan guru untuk mengesan tahap penguasaan murid dan mengesan penglibatan murid dalam PDPR yang dijalankan. Next. Okey, untuk refleksi pendekatan modular setelah perbincangan dengan ibu bapa di dalam grup WhatsApp dan secara temu bual, pendekatan modular dipilih sebagai kaedah pelaksanaan PDPR setelah mengambil kira akses internet dan kekurangan peranti yang dihadapi oleh murid dan ibu bapa. Dan pendekatan ini telah dipilih berdasarkan persetujuan ibu bapa lah yang lebih memilih untuk kita menggunakan pendekatan modular. Dan persetujuan juga telah dibuat di mana murid perlu menghantar modul pada hari yang ditetapkan, iaitu setiap hari kita tetapkan pada setiap hari Jumaat. Okey, namun bilangan penghantaran adalah sangat tidak memuaskan kerana alasan hari itu kawasan ini, kawasan Rajang ini merupakan kawasan penularan kluster pandemik. Dan ramai ibu bapa yang terlibat dengan kuarantin dan murid-murid itu sendiri adalah terdiri daripada PUI dan PUS. Okey, jadi ini menyukarkan mereka untuk bergerak menghantar modul pada tarikh yang ditetapkan oleh guru. Seterusnya, jadi kajian ini dibuat adalah untuk kajian-tindakan ini dibuat adalah untuk meningkatkan bilangan penghantaran modul oleh murid untuk semakan dijalankan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris tahun 4. Kita fokus pada mata pelajaran bahasa Inggeris tahun 4 dululah. Seterusnya, kumpulan sasaran murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Abang Galau terdiri daripada 10 orang murid. Strategi tindakan, kaedah SNAP dan HNIN. Kaedah SNAP dan HNIN ini terdiri daripada 4 langkah untuk pelaksanaannya. 5 langkah. Yang pertama, guru mempromosikan link Google Classroom kepada murid. Yang kedua, murid diminta untuk memasuki link tersebutlah, Classroom Bahasa Inggeris tahun 4. Yang ketiga, guru memperkenalkan sistem penghantaran kepada murid dihantar ke dalam Google Classroom dan guru akan menyediakan assignment dalam Google Classroom sebagai platform untuk murid mengupload tugasan tersebutlah. Modul yang telah siap dibuat, bahagian-bahagian tertentu yang siap dibuat, murid akan snap dan upload pada hand-in dalam ruangan assignment dalam Google Classroom. Assignment yang dibuka oleh guru pada tarikh sekian-sekian tarikh lah. Seterusnya, melaksanakan tindakan. Kajian dijalankan seperti yang dirancang. Kaedah pengumpulan data yang digunakan yang pertama sekali adalah pemerhatian. Yang kedua adalah analisis penghantaran modul. Maksudnya analisis bilangan penghantaran modul setiap kali tarikh yang ditetapkan oleh guru. Yang ketiga, analisis perbandingan sebelum dan selepas penggunaan tindakan dijalankan, maknanya sebelum dan selepas penggunaan SNAP dan HNIN. Dan yang keempat adalah temu bual dengan ibu bapa. Maknanya kita bersoal jawab, menemu bual ibu bapa tentang keberkesanan kaedah ini. Adakah kaedah ini memudahkan ataupun yang manual itu memudahkan, di mana guru, ibu bapa ataupun murid perlu menghantar sendiri ke sekolah. Kitaran yang seterusnya adalah kitaran pemerhatian dapatan kajian. Bilangan murid menghantar tugasan adalah meningkat sebelum intervensi diperkenalkan. Kalau sebelum intervensi, bilangan yang menghantar selalunya 2 orang saja. 2 orang yang sama itu sajalah yang menghantar. Dan selepas intervensi, peningkatan itu dilihat banyak peningkatan di mana 7 hingga 9 orang yang menghantar. Ada masanya guru dapat penghantaran penuh juga lah 10. Dan seterusnya, guru lebih mudah menyemak dan dapat mengakses hasil kerja murid bila-bila masa.
penggunaan Google Classroom lebih sistematik berbanding menggunakan WhatsApp kerana penggunaan GC tidak mengganggu storan telefon bimbit guru dan ibu bapa. Maksudnya guru boleh mengakses hasil kerja tu bila-bila masa. Berbanding sebelum ini ada ibu bapa yang menghantar guna WhatsApp, jadi kerja itu akan masuk ke dalam galeri dan guru hasil kerja itu akan bercampur dengan gambar-gambar lain yang ada dalam galeri lah, dan itu menyukarkan semakan dan guru untuk memulangkan semula tugasan. Berbanding dengan Snap dan Hand-in ni, dia memang dalam satu folder khas dan guru serta murid boleh mengakses balik pada bila-bila masa. Yang seterusnya adalah refleksi. Pendekatan modular dilihat sebagai satu kaedah yang bersifat menang-menang bagi murid tahun 4 dan guru, di mana murid pun menghadapi kesukaran untuk datang ke sekolah dan akses internet, masalah akses internet dan sebagainya. Jadi modular adalah satu kaedah yang kita anggap sebagai menang-menang. Kaedah Snap dan Hand-in ini memudahkan guru dan murid menghantar tugasan yang diberi tanpa memerlukan sebarang pergerakan keluar rumah. Maksudnya dari rumah saja murid boleh menghantar tugasan kepada guru. Kaedah Snap dan Hand-in juga memberi kelegaan kepada ibu bapa yang bekerja dan menghadapi kekangan masa untuk bergerak ke sekolah bagi menghantar tugasan anak-anak. Yang seterusnya, kaedah ini membolehkan guru menyemak kerja murid di mana sahaja pada bila-bila masa, hanya menggunakan tablet dan telefon pintar dengan talian internet saja. Di mana-mana saja cikgu boleh semak. Bila ada ke lapangan boleh akses, dan yang seterusnya, murid juga boleh mengakses hasil kerja yang disemak pada bila-bila masa. Bahan tersebut akan kekal dalam storan Google Drive selagi tidak dipadam. Maksudnya bahan itu boleh diakses pada bila-bila masa dan boleh juga dijadikan sebagai bukti pelaksanaan PDPR sepanjang PDPR dilaksanakan. Okey, sekian, terima kasih. Okey cikgu, terima kasih Tania dan Syabas atas pembentangan cikgu. Jadi seperti biasa saya akan tengok daripada mula lah. Okey, saya tengok daripada mula. Iaitu tajuk dia. Tajuk kajian tindakan ni adalah integrasi pendekatan modular serta kaedah Snap dan Hand-in bagi menggalakkan penglibatan aktif murid dalam BDPR. Okey. First thing first, dia ada banyak benda dalam ni, banyak kata kunci. Cikgu nak menekankan pendekatan modular ke ataupun kaedah Snap and Hand-in? Yang mana Snap dan Hand-in. Ya, sebenarnya nak fokusnya nak. Kalau saya lah cikgu, saya akan cakap apa ni, penggunaan Snap dan Hand-in, penggunaan kaedah Snap dan Hand-in bagi meningkatkan bagi meningkatkan penglibatan aktif murid dalam PDPR. Okey. Mun kami lah. Kalau saya akan letak macam tu. Aktif murid ni tahun apa? Tahun 4. Boleh tak terusan lah, tahun 4. Penglibatan murid tahun 4 dalam PDPR. Dalam aktiviti. PDPR aktiviti kah? PDPR tu aktiviti kah? Aktiviti maksudnya? Kan PDP. Ya. PDP dia ada tiga bahagian. PDP kan dia ada 3 bahagian. Bahagian pengenalan, bahagian aktiviti, lepas tu bahagian penutupan. PDPR pun sama juga. Dalam mana-mana PDP, mana-mana pengajaran dan pembelajaran yang berlaku, kita ada 3 elemen utama yang perlu ada, wajib ada, iaitu mestilah ada kurikulum. DSKP lah, kurikulumnya, DSKP-nya. Yang kedua adalah pentaksirannya, penilaiannya. Dan yang ketiganya adalah apa? Yang pun knowledge-nya. Apa kandungan ilmunya, content knowledge. So tiga benda tu lah yang perlu ada dalam mana-mana PDP lah. Tak kiralah PDP biasa ke ataupun PDPR. Okey, kalau dalam tajuk ni, aktiviti PDPR tu kalau nak dikeluarkan pun okey, tapi kalau simpan pun okey. Sebab sekarang ni saya nampak cikgu nak fokus nak cerita hal PDPR kan. Betul. Mungkin cikgu boleh kata PDPR
menggalakkan, melibatkan, meningkatkan penglibatan murid Bagi meningkat. dalam PDPR. PDPR sebenarnya sesi cikgu. Sesi. Dalam sesinya ada set induction, ada apa semua, ada closing nak. Jadi kalau macam ni maksudnya cikgu fokus pada aktiviti. Adakah betul? Fokus pada aktiviti saja? Tak juga Si juga tak juga buang aktiviti dalam PDP. Okey. Baru tajuk. Okey. Tak, cikgu tengoklah tajuknya, kalau boleh jangan lebih daripada 15 patah perkataan lah. Okey. Kelak cikgu revise baliklah tajuk ni macam mana? Boleh. Okey kaedah snap and hand in ni kaedah cikgu kah? Bukan, kaedah sedia ada sebenarnya. Okey, bolehlah. Nanti kita tengok huraiannya lah. Okey, kita tengok huraiannya. Okey, pemerhatian. Di ruangan pemerhatian ni seperti biasa yang saya maklumkan dengan mana-mana yang membentang, bahagian pemerhatian ni adalah lebih kepada apa yang kita perhatikan. Macam contoh daripada mata kita, daripada telinga kita, semua deria-deria memerhati lah. Daripada itulah. Jadi semuanya melibatkan data. Data. Jadi kita tengok bilangan murid memulangkan buku adalah tidak memuaskan, secara purata hanya 30%. Purata kah? Secara purata hanya 30% pemulangan. Maksudnya sepanjang tempoh PDPR lah. Bagus tak Madah contoh? Sepanjang tempoh PDPR hanya 30% sahaja murid yang menghantar. Yang menghantar tugasan ataupun memulangkan semula untuk semakan nak. Modul untuk semakan. So 30% tu berapa orang? 30% dalam 3 orang. Dalam 3 orang. Jadi maksudnya ada bagusnya macam ni lah cikgu. Cikgu buat cara. 3 orang dalam kurungan 30%. 3. Okey. Nampak detail lah. Okey. Boleh. 3 orang 30%. Maksudnya kalau 100% 10 orang lah nak. Betul. Okey. Sikit lah budak 10 orang kat tahun 4. 10. Yang sebenarnya 16. Tahun 4 ada 16 tapi yang dilibatkan hanya 10. Sebab yang 6 lagi memang memang bersetuju untuk penghantaran manual, dan 6 orang ni tengok ada Setuju untuk buat secara PDPR lah. Setuju untuk menghantar manual, dan 6 orang ni pun kebiasaannya memang dapat dikesan. Yang 6 orang tu? Bukannya apa cikgu, sebab daripada pemerhatian ni barulah kita akan dapat move pergi ke langkah yang seterusnya. Jadi dekat bahagian pemerhatian ni kita kena tahu dulu apa yang berlaku dengan semua budak. Budak tadi 16 nak semua. So dalam 16 tadi cikgu fokus kepada 6 orang. 10 orang. Okay, 10 orang. Dan dalam 10 orang tu 3 orang tu yang bermasalah. Kan 30% 3 orang nak? 3 yang mengantar. 70. 70 yang 70% yang tidak hantar. Betul. Maksudnya 7 orang yang tidak hantar, yang 3 orang je hantar. Okay. 3 selalunya lah. Okey. Jadi biasanya dekat bahagian pemerhatian ni kita terus pinpoint dia punya isu. Macam yang 30% saja yang hantar, bagus cikgu tukar dia kepada 70% saja, 70% tidak hantar. Nya lebih kepada negatif pun patternnya. Macam ni Boleh. Lebih kepada fokus pada isu lah. Fokusnya kepada isu. Pemerhatiannya fokus kepada isu. Jadi cikgu Betus katalah 70% murid tahun 4 yang setuju untuk PDPR. Nang detail lah. Jadi penceritaan cikgu kena bagi tahu bahawa kelas cikgu tahun 4 tadi ada 16. Dalam 16 tadi 10 orang yang bersetuju untuk sesi PDPR, dan 6 orang lagi secara manual. Secara manual. Adalah ayatnya. Okay. Manual.
And then daripada 10 orang tadi, 70% iaitu 7 orang iaitu 70% murid tahun 4 tersebut tidak memulangkan modul untuk semakan. Ini negative statement bah. Okey. Okay. So daripada saya memang dah very clear lah, straightforward datanya dah nampak di sini dalam ayat ya. Si perlu keluar jadual lah sebenarnya. Okey. Sebab kita pun concern adalah lebih kepada penghantaran nak cikgu. Hantar saya dah. Ya aja. Okey. And then semak silang dengan guru mata pelajaran yang lain bagi murid tahun 4 yang guna pendekatan modular. Apa hal tu pendekatan modular? Apa maksud pendekatan modular tu cikgu? Yang pakai modul. Yang pakai modul. Cikgu. Pendekatan modular bukan yang menggunakan modul. Okey. Yang menggunakan modul adalah PDPR. PDPR sahaja yang menggunakan modul. Betul cikgu? Kelas PDP biasa saya dah guna modul. Adalah modul yang dijual di pasaran ya, modul latihan lah. Tapi yang bukan modul untuk PDPR. Nama modular, istilah modular biasanya orang guna ya untuk pendekatan. Pendekatan kah? Strategi kah? Pernah si cikgu dengar dalam PH dan RPT. Pendekatan linear dan pendekatan modular. Modular tu lain. Penggunaan kataan modular tu je lebih kepada perancangan kita. Ambil contoh dalam RPH ataupun dalam silibus lah, dalam silibus cikgu tengok dia punya silibus tu. Kalau kita follow satu-satu dia punya dalam silibus tu, kalau contoh dalam silibus tu bab 1, tajuk 1, bab 1, lepas tu masuk bab 2, masuk bab 3. Itu memang kita ikut style linear. Itu nama dia linear. Tapi kalau kita nak guna style modular, kita ambil mana yang cun, dia boleh skip. Dia tak ikut urutan. Kalau linear dia ikut urutan, kalau modular dia tidak ikut urutan. Modular dia ikut kesesuaian. Contoh kita tengok dan kaji dalam silibus tu 1.1 ni kita boleh gabung dengan 2.4 dengan 2.7, boleh gabung juga dengan 3.9. Jadi kita gabungkan tu ajar dalam satu kelas. Itu modular. Pengajaran modular, pengajaran menggunakan pendekatan modular. Itu modular. Salah dah istilah modular cikgu ni. Boleh. So bukan pendekatan modular lah ni. Ini adalah melalui modul PDPR. Menggunakan modul PDPR juga menghadapi masalah yang sama. Ataupun mod lah, kita boleh kata mod bah. Mod PDPR lah. Siapa yang guna mod PDPR, ialah masalahnya. Budak-budak tadi tak menghantar modul untuk semakan. Okay. So semak silang ni secara apa? Survey kah? Ataupun soal sedik? So temu bual. Okay, mun temu bual, berapa orang cikgu? Berapa orang cikgu? Dengan yang subjek teras. BM, sains, matematik, agama, 4. Cikgu perlu nyatakan jugalah. Okey. Subjek apa? Kenapa subjek itu? Bagi tahu sekali lah rasionalnya. Sebabnya mereka ini pun mengajar kelas yang sama, budak yang sama. Satu saya tanya. Rasionalnya sekali Mesti tanya, mesti ada lengkap dengan rasionalnya lah. So dalam penulisan cikgu, benda ni bila melibatkan temu bual, biasanya saya cadangkan cikgu letaklah dia punya quotation tu. Transkrip quotationnya lah. Jadi cikgu katalah hasil temu bual saya bersama dengan 4 orang cikgu, saya nak mendapati bahawa memang budak ni tak minat lah nak belajar, kerja rumah tak hantar apa semua, nak ambil satu keyword je lah, satu keyword. Seperti mana dalam kata-kata berikut, seperti berikut, titik-titik bawah. Yalah cikgu nyanang macam ya. Titik-titik. Tutup and then guru A. And then ada lagi bawah ya, guru B. Lepas ya sambung lepas ya perenggannya.
berdasarkan pernyataan di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa Okey. ya dah kita masuk terus kepada maksud tersirat dan tersuratnya. Daripada ayat tadi, okey. Budak tadi buat sebarang lah. Buat sebarang, kayak ada yang kata hantar tadi, hantar kosong, hantar yang kosong. Ada yang gitu kok, di call semua telefon tak dapat, tak angkat. Dah sampai ke rumah budak tak tahu mana pergi. Okey. Jadi benda tu tadi kita ada poin-poinnya. Jadi kita cuba cari maksud tersirat. Rupa-rupanya kita punya tafsiran kita maksud tersirat, maksud tersurat daripada kata-kata tu, kita boleh kata contoh. Kita boleh kata murid ini tadi tidak ada kerjasama daripada mak bapak. Contoh daripada apa yang kita faham lah. Okey. Tapi ia pun tengoklah apa dapatan cikgu. Saya tak tahu apa yang dapatan cikgu, sebab saya tak nampak transkrip di sini lah. Ya. Betul. Okay. Tapi benda tu simple je. Cikgu tak perlulah buat dia terlalu detail macam kajian sebenar, kajian kualitatif. Sebab saya tahu kajian kualitatif, sebab saya ada belajar kajian kualitatif, lepas tu saya tahu. Cumanya dalam kajian tindakan kita buat simple je. Terus straightforward tu tak nama cikgu. Kalau betul kualitatif lain. Kalau betul kualitatif, cikgu nak interview pun mesti ada transkrip temu bual. Cikgu boleh sebarang. And then dah siap interview, rekod, dengar balik rekod, perlu buat dia punya transkrip, dia punya transkrip lah. Lepas dia buat decoding lagi, lepas dia mengkategorikan lagi, banyak kerja lah. Tapi macam kajian tindakan ni dia simple je. Okay. Masalah ini last statement ya, masalah ini menyukarkan guru mengesan tahap penguasaan murid. Siapa pun statement tu? Kita seorang ke ataupun semua yang bercakap dah? Tahap penguasaan macam sesuai tahap penguasaan. Tahap penyertaan, tahap penyertaan semua sekali. Semua apa fokus kita sebenarnya? Penyertaan. Jangan sebut penguasaan. Yalah baru nangga teh. Okey, jangan disebut penguasaan. Jadi kita fokus kepada penyertaan. Sebab kita mau budak tu menyertai kita dalam PDPR. Ya, sebenarnya tu je. Okey, untuk mengikuti PDPR yang dijalankan. Tapi benda ini pun berdasarkan kata-kata siapa? Cikgu seorang ke ataupun termasuk cikgu-cikgu yang lain yang diinterview? Termasuk cikgu-cikgu yang ditemu bual tadi lah. Atau baliklah alat ayat tadi. Boleh. Alright, next. Refleksi. Sebenarnya ada lagi mau tambah tu sebenarnya dekat pemerhatian. Cukupkah dapatannya tadi? Kita rasa. Sekejap, yang pertama 1, 2. Apa rekod lain yang kita ada selain daripada temu bual dan juga pemulangan? Pemulangan ni ada data sih, ada rekod sih. Ada rekod. Mun ada rekod, keluarkan rekodnya. Kekerapan biasanya lah, rekod kekerapan penghantaran. Okey. Dalam 10 orang budak ya yang mengambil mod PDPR, berapa rekod kekerapannya? Daripada situ kita akan dapat identify bahawa budak ini 6 orang ni memang ni lah masalah dia. Terpaksa juga lah keluar jadual. Rekod kekerapan menghantar. Okey. Janganlah letak nanya hari ini hantar tak hantar, hari ini hantar tak hantar. Ya, data mentah. Mungkin kita letak kekerapan ataupun peratusan, ada okey sikit lah, kita dah ada formula dah masuk. Jadi benda tu tadi juga disokong oleh temu bual. Okey. Okey, data dah ada, temu bual dah ada. Ada lagi nak tambahkah? Dari respon mak bapak dah? Respon mak bapak ada yang kesukaran nak mengantar tadi, kesukaran untuk bergerak lah. Pak PDPR tu apa model operandinya? Tu offline. PDPR offline kah? PDPR offline. Perlu nyatakan jugalah. Bila sebut PDPR saya ingatnya online. Perlu nyatakan jugalah PDPR offline. Okey, so nama bapak tadi boleh juga tambah untuk menyokong interview mak bapak. Okey. Apa masalah realiti yang berlaku? Cikgu Ramli, apa respon mak bapak? Apa katanya? Macam bila ditetapkan tarikh untuk mengantar, tidak kesukaran untuk bergerak lah, bekerja lah.
Ada yang PUI, PUS. Jadi solusinya apa? Supaya Solusinya kami perkenalkan tu lah, Snap dan Hand In tu tak. okey, betul lah ya. Memangnya ke arah ya lah. Jadi cikgu boleh masukkan juga lah data tadi. Berapa ramai bapak yang bermasalah macam ya? Ada sih punya pun bilangannya, figure-figurenya ada sih. Okey, figure-figure. Kelak kami Figure-figure. keluarkan, ada dalam grup. Dalam grup jadi benda tu kelak cikgu masukkanlah dalam penulisan. Okey. Dalam penulisan. Boleh. Penulisan yang maksimum 15 muka surat cikgu. Okey. Maksimum maksimum 15 muka surat. Kali minimum. Saya dah. Okey, refleksi. Bila dah settle dekat pemerhatian, kita masuk dekat refleksi, dan biasanya dekat refleksi kita fokus kepada soalan why. Soalan why. Jadi ada tak menjawab soalan why dalam ni? Dipilih bahasa Inggeris setelah mengambil kira akses ke. Kenapa bahasa Inggeris? Tadi cerita ada sains. Untuk sains dan BI. BI aja sebenarnya. BI aja Okey. Ubahlah Okey. biarnya seragam lah. Okey. BI. Okey, setelah mengambil kira masalah akses kekurangan peranti dan akses tu isu lain dah tu. Ada sih dicerita dalam pemerhatian pasal peranti. Tak ada. Mesti masuk juga lah katanya. Tapi adakah benda yang kata take offline? Kata take offline. Tapi dalam cerita refleksi. Tadi, cerita hal peranti dan akses internet. Offline guna internet kah? Sebabnya dapat pakai internet, jadi kita memilih kaedah offline. Sebabnya maksudnya tu akan sebab kekurangan peranti dan akses internet, jadi menjurus kepada kaedah offline. Benda tu termasuk dah di luar. Bukannya apa? Sebab kita take fokus kita tadi lebih kepada apa? Penyertaan. Betul sih? Penyertaan. Jadi bila cerita penyertaan yang di atas tu masih cerita kena offline dipilih tu sebenarnya. Ini lebih kepada pemerhatian. Patutnya masuk dekat pemerhatian tu sih. Okey. Jadi cikgu kena masukkan jugalah data-data yang cerita hal peranti. Berapa ramai mak bapak ataupun keluarga ataupun anak murid yang menghadapi masalah peranti? Checklistnya berapa orang? Akses internet berapa orang? Macam tu. So itu semua antara benda yang kita perhatikan lah. Okay, and then yang statement yang kedua tak payah lagi lah. Pendekatan ya memang keluar lah. Benda tadi dah dicerita mula-mula. Murid perlu menghantar modul pada masa, namun ini pengulangan lah ni. Pengulangan. Masalah ni berlarutan sehingga minggu ketiga bahkan. Ini pengulangan. Ini semua pemerhatian ni. Antara alasan diberi bapa adalah kekangan kerja, kerisauan. Ini pun pemerhatian. Pemerhatian noh? Pemerhatian. So apa benda lah refleksi? Apa benda lah refleksi? Refleksi ni dia mencari why. So bila nak menggunakan why, selalu saya bagi tahu banyakkan guna 5 why ataupun dalam bahasa kampung kita panggil dia bangau o bangau. Bangau o bangau. Kita boleh guna template lah macam SWOT analisis, RCA, root cause analysis, ataupun kita boleh guna tulang ikan Ishikawa. Dia dah banyak tool-tool yang berkaitan, tapi taklah semua tool itu kita guna nak. Taklah semua tool kita guna. Kita tengok mana yang sesuai lah. So macam kes kita tu cikgu, macam kes kita. Yang bermula daripada apa? Bangau bangau. Bermula pada kenapa murid tidak mengantar? Mengatakan menyertai. Menyertai. Tengok balik keywordnya. Tengok semula keywordnya. Penglibatan. Menyertai. Kenapa murid tidak melibatkan diri dalam PDPR? Penyertaan lah. Kenapa murid tidak melibatkan diri dalam PDPR? Okey, soalan pertama, kenapa?
Oh, sebab mereka kekurangan peranti. Kan daripada pemerhatian tadi tu, kita guna balik. Sebab kekurangan peranti dan akses internet. Tanya lagi soalan. Kenapa kekurangan peranti? Terus lost lah kita macam mana nak jawab kan. Kita jangan guna alasan tu, kita guna alasan lain. Kenapa? Sebab budak tu malas. Budak malas kan? Malas nak hantar. Kenapa budak tu malas nak hantar? Sudah. Ada poin lain dah ya. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang berlaku? Cikgu Ramli. Kenapa budak tak melibatkan diri dalam PDPR? Yang kenapa? Mun dah malas ya dah masuk isu lain no. Ya, betul. Kalau dah malas dia akan masuk isu lain dan dia akan keluar intervensi lain. Betul. Ataupun ada benda lain kah? Cuba ingat balik, ingat semula hasil interview apa cerita? Interview dengan cikgu-cikgu yang lain. Apa puncanya? Lebih kepada kekangan tidak pergerakan. Okey. Kenapa? Kerana mak bapak ataupun penjaga murid tersebut susah nak mengantar modul PDPR. Jadi kita dapat mengesan penglibatannya. Terlibat kasih. Okey. So iyalah jawapannya. Itulah jawapan dia. Okey, mau hati-hatilah dalam nyusun ayat kelak. Okey. Macam kita cerita balik dalam bangau tu lah. Kenapa bapak budak tak dapat nak mengantar modul PDPR ke sekolah? Kenapa? Sebab kita cerita baliklah tentang apa tu? Betul. Mak bapak terlibat yang bawah sekali tu. Yang bawah sekali. Sebabnya mak bapak terlibat sebagai PUI, PUS. Adakah yang mak bapak terlibat dengan PUI, PUS ni adalah yang 6 orang itu? Yang 70% tu? Kebanyakan sebab masa kawasan kluster kan lagi atek. Jangan kata kebanyakan cikgu, mesti ada nombor. Okey. Terus beri data lah nombor berapa. Ya, dia ulang balik. Sebenarnya refleksi ni, data-data tu semua dah keluar dalam pemerhatian. Bezanya bila masuk dalam refleksi, kita susun balik. Cerita tu, macam bangau-bangau lah. Kita susun balik. Oleh kerana kekangan mak bapak dan juga penjaga tersebut merupakan PUI dan PUS. Merupakan PUI dan PUS, lantas tak dapat mengantar. Okey. Perlukah kita tanya kenapa dia PUI, PUS? Tak perlulah. Itu memang di luar kawalan kita lah. Biasanya kalau untuk yang bangau-bangau tu, yang 5Y saya panggil dia 5Y, nama lain dia bangau-bangau lah, istilah kita lah. Biasanya kita ambil faktor yang boleh kita kawal. Kita ambil faktor yang kita boleh kawal. Okey. So keluarkan data sekali lah dan refleksi. Lepas tu iyalah macam tu je lagi refleksi. So objektifnya, so kita pun nak buat perancangan. Oleh kerana PUI, PUS ni pas semua, takkanlah kita nak ke rumah mak bapak tu kan, ada kita berjangkit. Yang itu pun ayat statement tu tadi pun kita cikgu perlu masukkan jugalah. Antara risiko-risikonya juga. Itu pun dah dikira sebagai refleksi. Sebab proses refleksi ni adalah dia melibatkan macam mana kita menganalisis situasi. Ambil yang positif, ambil yang negatif, and then kita buat rumusan, apa semua. Ialah proses refleksi. Okay, next kita masuk dekat merancang. Merancang ni lain. Tadi banyak kepada menjawab soalan why. Yang ini merancang banyak kepada menjawab soalan how. Bagaimana? So objektif tak ada masalah lah. Objektif lah. Letaklah meningkatkan bilangan penghantaran modul murid oleh guru semasa PDPR dijalankan bagi mata pelajaran bahasa Inggeris. Modul bagus tak engkau contoh meningkatkan bilangan penghantaran modul bahasa Inggeris. Pendekkan terus. Meningkatkan bilangan penghantaran modul
PDPR bahasa Inggeris, modul PDPR bahasa Inggeris. Okey. Cukup ah? Ya, sini aja. Cukup. Okey. Ya aja sebenarnya. Kita nak nyuruhnya ngantar, ya aja. Yang saya makan ya, lain cerita lah. Ya kemudian kan. Okey. Meningkatkan. Okey. Kan di bawah objektif ada objektif persoalan kajian. Nah, yang ini tak ada persoalan kajian. Okey. Kumpulan sasaran murid tahun 4. 6 orang. 70%. 7 orang. Ya, kumpulan sasaran cikgu. Okey. 7 orang murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan SK Bangkalau. Kenapa? Tengok balik dekat pemerhatian. Memang dah cerita. Cerita waktu. And then snap and hand in. Betul lah, bahagian merancang betul lah ni. Guru mempromosi link Google Classroom. Kata tadi ada masalah peranti, masalah internet. Share lagi barang link Google Classroom. Yang masalah internet dia untuk yang secara macam tu yang Google Meeting yang macam ya. Menuntut yang macam tu boleh. Sebab untuk Google Meet tidak saya setuju. Okey. Mestinya kita ubah. Kita jangan sebut pun pasal peranti. Sebab peranti bukan masalah utama. Okey. Dan internet pun bukan masalah. Nya cuma lemah aja. Internet connection yang lemah. Okey. Lemah Mu nak buka Google Meet nya mesti internet connection yang kuat. Okey. Sebab pernah dulu kami orang pakai Google Meet atas permintaan ibu bapa juga. Sidak minta jangan pakai Google Meet lah sebab makan data apa semua kita sidak. Boleh. Okay, lemah atas alasannya tadi adalah internet connection yang lemah. So barulah cerita tak boleh sambung tu. Ada link Google Classroom. Tadi jangan sebut masalah peranti lah maksudnya. Masalah peranti dan masalah internet jangan sebut. Okey. Mun cikgu sebut orang akan mempersoalkan. Netizen akan mempersoalkan. Tadi pun saya dah mempersoalkan lah. Katanya tadi ada masalah peranti, ada masalah internet. Sekali tengok yang punya intervensi beri link Google Classroom. Apakah? Betul lah. Benar. Iyalah tadi. Okey. Okey, so guru mempromosi link Google. Apa maksud mempromosi? Cikgu kerja dengan Google kah nak promote? Meminta terus kongsikan. Berkongsi. Cikgu bagus tak letak guru kongsikan ataupun sebarkan link Google Classroom. Guru menyebarkanlah. Tapi Google Classroom bukan link. Google Classroom guna kod, access code. Nah, ada link kami, link pakai kami. Kita pakai link kah? Access code boleh juga lah. Atau lah nya link dan access code nya dua-dua. Iyalah. Link ada link saya ada access code saya juga masuk betul sih. Okey. Ya salah netizen tu macamnya tanya pula. Ni apa pandai juga Google Classroom nak. Okey, kepada murid tahun 4. Semua kah tadi? 70% je nak? Yang ambil modul, yang ambil mod PDPR offline. Betul. Hati-hati je kata tak offline. Okey. Tok tak online balik Google Classroom. Macam ni tu. Jadi maksudnya kita dalam penceritaan kita mesti pada mulanya tadi adalah secara offline. Tapi oleh kerana ramai yang PUI, PUS terpaksa tukar kepada PDPR online. Ia pun secara minimum requirement sebab kan kita dah tak 6 orang tadi yang mau online. Betul lah. Cerita kita yang Mok Chun lah, cikgu. Okey. Cerita kita yang Mok Chun. Okey. Lepas ya guru meminta murid masuk classroom guna link. Ulang balik cerita tu. Boleh gabung segi ayat dah sebenarnya tu. Okey, 1 dengan 2. 1 dan 2 tu boleh gabung 1 ayat. Guru memperkenalkan sistem baru. Sebelum tu, mak bapak si pernah tahu kah Google Classroom?
Ada yang baru tahu. Mhm. Ada email aja tapi si pandai login. Sampai hari tu pun ada seorang baru login ngagak kami Okey. So, nya bukannya sistem baru. Munnya ada sistem baru, kelak orang mikir, ada Google Classroom baru kah? Ada, Okey. kita tahu. Sistem masih baru, Google Classroom masih baru. Nya lama dah. Cuma tadi penggunanya baru guna. Pengguna baru. Guru boleh kata macam tu lah. Guru mengajar ataupun membimbing. Guru membimbing murid dan ibu bapa yang baru saja. Yang baru saja kalau kita kata balik ayatnya lah. Okey. Yang baru saja berkenalan dengan Google Classroom. Mesti je berkenalannya first timer lah. First timer. Ayat yang buat tu balik lah. Untuk Google Classroom. Okay. And then guru akan menyediakan assignment dalam Google Classroom sebagai platform murid. Pasti siap murid hanya perlu snap tugasan. Macam ni dah tu. Si nampak flow lah cikgu. Kelak kami nak yang balik dulu. Faham kita maksud kami flow? Faham. Dia macam apa dia punya flow, untuk kaedah snap and hand in. Okey, boleh. Apa yang saya bayangkan tadi adalah benda tu tadi murid snap dan dia hand in dalam Google Classroom. Ya, simple je sebenarnya kan. Simple. Tapi dalam anak panahnya macam tu. Snap, hand in. Snap, anak panah, hand in. Yang macam kira kerangka konsepnya lah. Conceptual frameworknya lah. Snap dan hand in. So dalam snap dan hand in ada frame di luarnya lagi Google Classroom. Macam ya, dah siap. Okey. Orang tengok sekali pandang pun dah tahu dah. Apa benda kaedah snap and hand in tu. Okey. So, nya sebenarnya guna apps Google Classroom lah sebenarnya nak. Okay, jadi nya guna browser ke ataupun nya guna apps? Yang satu lebih kepada apps. Ya pun mau dimaklumkan jugalah. Jadi cikgu perlu keluarkan tu dah cerita lain dah tu. Slideshow tu dah cerita lain dah. Jadi untuk memperkenalkan kaedah snap dan hand in, cikgu perlu keluarkan dia punya flowchartnya. Flowchartnya. Langkah pertama dia mesti ada apa? Mesti ada apps Google Classroom dalam handphone. Langkah kedua, key in link Google Classroom. Key in code access. Kan dah ada apps, masuk code access tu nak. Code access. Langkah ketiga, murid menyemak tugasan yang diberi. Murid memuat turun kah? Menyemak. Memuat naik. Memuat naik tugasan yang diberi oleh guru. Belum memuat naik. Nya tengok dulu apa ada si tugasan yang diberi oleh guru. Arahan tugasan. Arahan tugasan. And then langkah seterusnya murid menjawab tugasan dengan snap. Apa yang di snap? Dapatan tugasan yang siap. Yang menjawab secara kertas pensel. Ya, satu cerita lagi ya. Maksudnya dalam arahan tu memang ada menyatakan mesti guna pensel dan kertas. Betul lah cikgu? Modul memang sudah dibekalkan. Yang ini yang cikgu perlu masuk. Okey. Snap apa yang di snap? Snap berdasarkan modul. Jadi contohnya, berilah contoh sekali arahan, dia kata lengkapkan muka surat 2 modul PPR BI contoh. Bila dah lengkap, ambil gambar, barulah saya faham cerita tu. Ambil gambar dan upload dalam Google Classroom. So macam ni aja lah prosesnya. Tapi perlu dinyatakan. Perlu dinyatakan. Okey, next. Kajian dijalankan seperti dirancang. Apa benda tu? Melaksanakan tindakan. Okey, kejap. Bahagian merancang ni macam apa yang cikgu buat tu betul dah. Memang betul lah.
Okey? Tak jadi Okey. masalah. Ini yang saya kata how, bagaimana, dan saya biasa ambil situasi, contohnya kalau kita nak pergi melancong pergi Penang. Apa yang kita rancang biasanya kita keluarkan semua data-data macam contoh tiket flight. Macam mana, berapa harga tiket flight, pukul berapa gerak pergi airport, dah sampai airport kita naik Grab ke apa. Makan berapa bajet kita. Benda tu semua masuk dalam perancangan. Sama juga dalam konsep kita ni, dalam kajian tindakan. Dalam merancang cikgu ni, ada tak bajet apa semua? Masukkan juga dalam ni. Kalau ada lah, masukkan. Sebab ni masih dalam peringkat perancangan dan apa yang dirancang cikgu tu, masukkan dalam tu. Menjawab juga soalan, kenapa cikgu pilih kaedah snap and hand in? Dalam banyak-banyak cara, dalam banyak-banyak kaedah di dunia ini, cikgu pilih kaedah snap dan hand in. Kenapa? Kenapa cikgu? Kenapa? Sebab yang pertamanya memang kita tahu semua dah dibekalkan dengan ID masing-masing. Jadi kita perlu memaksimalkan penggunaannya lah. Dan yang kedua, kalau boleh juga kita guna WhatsApp tadi, tapi bila masuk dalam galerinya bercampur aduk dengan benda lain. Ya lah tadi contohnya, jadi maksudnya bila cikgu nak menerangkan kenapa cikgu nak guna kaedah snap dan hand in, sebab yang pertama, tiap bapa ataupun murid telah pun dibekalkan dengan ID delima. Dan kita nak menggalakkan mereka untuk menggunakanlah ID dan delima. Tapi yang maksud saya sebenarnya, contoh kaedah snap dan hand in ni siapa punya? Pernah tak ada pengkaji-pengkaji sebelum ni guna? Biasa digunakan tapi belum itu saya rasa cikgu belum apa nama? Macam ni istilahnya. Ya, ambil contoh. Pak masalah cikgu tadi tu, cikgunya boleh je guna cara kaedah burung merpati. Kita minta burung merpati hantar kerja rumah, hantar. Boleh juga kaedah burung merpati. Boleh. Nak guna kaedah email pun boleh. Email biasa. Scan, download, upload. Boleh. Tapi ya adik, kena why this particular kaedah snap dan hand in? Ya, soalan netizen yang mau jawab ya? Yang tadi belum menjawab Macam ni? Ya, semua dibekalkan dengan ID. Yang kedua, bila snap dan hand in akan kekal di dalam GC je dan boleh diakses bila-bila masa. Ya, bukan isu GC je go. Bukannya isu dasar GC. Yang cerita tentang, fokus saya ni nak cerita tentang snap dan hand in ni. Kaedah ni, inovasi sebenarnya tu. Inovasi kaedah snap dan hand in. Boleh dikira inovasi tu ke? Boleh. Yang inovasi kaedah. Teknik. Tapi yalah. Ayat mocun lah. Snap dan hand in tu adalah satu kaedah. Untuk apa? Untuk memudahkan. Mungkin cikgu boleh kata kaedah snap dan hand in ini adalah diilhamkan daripada WhatsApp ataupun diilhamkan daripada Google Classroom, yang mana kerja rumah murid tadi diambil gambar. Dan kemudian dihantar melalui Google Classroom. Maksudnya, kaedah snap dan hand in ini tidak semestinya untuk Google Classroom. Dia boleh juga guna untuk macam style Facebook. Ataupun dia guna Schoology. Ya, maksudnya tadi. Okey. Ada sih yang snap dan hand in tu. Mau atur balik ayatnya mesti dia menjawab kepada soalan satu tu je. Kenapa cikgu pilih
kaedah snap dan hand in? Apa sebab? Apa rasional? Kenapa dalam banyak-banyak kaedah di dunia ini cikgu pilih kaedah snap dan hand in? Cikgu fikirkan jawapannya kelak. Okey. Seterusnya dekat melaksanakan tindakan. Dekat melaksanakan tindakan ni, cikgu dah ayatnya lebih kepada sudah. Ayatnya lebih kepada sudah. Ini lain. Biasanya dekat melaksanakan tindakan, cikgu bagi tahulah. Murid telah pun cakap macam ni ayatnya. Murid telah melaksanakan aktiviti PDPR secara online dengan menggunakan Google Classroom. Berapa lama? Tempohnya macam mana? Bilanya bermula? Maksudnya adalah timeline-nya di sana. Timeline-nya maksudnya bermulalah dengan cikgu beri pendedahan, cikgu mengajar apa semua. Semua masuk dalam timeline. Semua tu timeline tu tadi cikgu masuk dalam ni. Melaksanakan tindakan. Faham? Faham. So bila dekat melaksanakan tindakan ni adalah apa yang cikgu buat, berapa lama tempoh dia, bila bermula, bila cikgu membuat analisis apa semua ni. Okey lah. Okey. Jelas lah? Jelas. Ini perlu detail lah, cikgu detailkan lagi lah. Melaksanakan tindakan. Lepas tu masukkan jugalah siapa yang terlibat. Okey. Seterusnya pemerhatian. Dekat pemerhatian ni sama juga cerita dia macam pemerhatian yang mula-mula tu. Dia mesti ada data. Macam contoh bilangan murid mengantar tugas meningkat berbanding sebelum intervensi. Keluarkan dia punya graf. Okey, sebelum dan selepas bandingkan sebelum selepas. Berapa orang mengantar sebelum, berapa orang mengantar selepas. Okey. Boleh. Yang guru lebih mudah menyemak dan mendapat akses. Menyemak tu tak ada kaitan. Tak ada kaitan tak ada kaitan. Fokus kita satu je sebenarnya, mengantar. Okey. Fokus kita mengantar. Penggunaan lebih sistematik. Yang ni boleh lah. Okey. Tapi yang ini pun perlu ada data juga. Macam mana nak keluarkan data untuk istilah sistematik? Kata kunci sistematik. Ada cara kah? Melalui gambar? Gambar. Macam mana cikgu nak tahu benda tu sistematik ataupun tidak? Apa ciri-ciri dia? Kalau nak buat perbandingan lah, contohnya berbanding dengan penggunaan WhatsApp dengan GC. Bila GC nya dah siap-siap dalam folder, bila Snap dan Hand In nya siap dalam folder masing-masing, pelajar masing-masing, berbanding dengan WhatsApp. Ya, betul. Yalah cikgu. Tapi benda tu kan macam mana nak cakap cikgu perlu keluarkanlah evidence. Okey. Evidence. Kenapa? Yalah balik kepada cerita tadi tu. Kenapa cikgu pilih kaedah Snap dan Hand In? Yang mana kalau cikgu kata pengumpulan yang tidak sistematik, cikgu perlu masukkan dalam sini juga pemerhatian. Babnya ada kaitan Jadi maksudnya sekarang ni isu dia ada dua. Isu yang pertama adalah budak tak hantar. Isu yang kedua adalah penerimaan tu berterabur. Tidak sistematik, tidak tersusun. So ada dua isu lah di sini yang cikgu cuba selesaikan dekat pemerhatian ni. Bila masuk pemerhatian ni maksudnya cikgu perlu keluarkan data lah, evidence. Sama ada data markah ataupun data temu bual ataupun data daripada WhatsApp tadi tu, screenshot. Okey. Bagi tahu lah benda tu. Okey? Boleh. So kalau dari depan ada cerita tu, yang kat belakang ni, barulah boleh kita cakap. Okey, so macam tu lah. Settle. Pemerhatian. Lagi sekali data lah.
Seperti biasa cikgu. Okey. Cumanya yang depannya tadi, janganlah cerita hal Google Classroom. Yang ini. Yang ini, pemerhatian ni. Jangan sentuh dulu Google Classroom. Okey. Yang di belakang ni baru kita bandingkan dengan Google Classroom. Boleh. Okey ya? Boleh. Okey. Apa lagi? Refleksi. Ya, refleksi. Refleksi ni biasanya kita ambil 3 elemen utama yang perlu ada. Iaitu kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Okey. Apa kekuatannya, cikgu? Sekejap, kekuatan. Itulah yang poin nombor 2 lah. Betul. Yang nombor 1 salah dah sebenarnya. Nombor 1 dah keluar, nombor 2, nombor 3 kekuatan. Nombor 4 take menyemak, take out Nombor 4. Nombor 4 sihat. Menyemak Sebabnya bila refleksi ni dia tak kisah sangat data. Okey. Memudahkan saya makan. Semua kekuatan lah maksudnya tu 2, 3, 4, 5. Saya ada masalah. Cuma nak cari kelemahan lagi. Ada kelemahan kah? Ada kelemahan kah? Ada. Apa kelemahannya? Kelemahannya bergantung dengan talian internet lah. Tak, mana lanian internet si ada masalah. Si boleh Boleh juga sebenarnya. Mungkin kita boleh kata kelemahannya murid menghadapi masalah untuk menghantar tepat pada masanya, boleh? Tepat pada masanya, boleh? Sampaikan cikgu terpaksa malah ajak postpone tarikh. Itu satu kekangan lah. Ataupun kekangan yang lain dari segi bimbingan cikgu. Kan budak dah hantar. Bila masa nak buat bimbingan? Kalau dalam WhatsApp, budak hantar salah, cikgu boleh tegur. Kalau dalam Google Classroom, budak hantar salah, boleh tegur kah? Boleh. Dalam private chat ya. Kalau boleh, budak respon macam mana? Reply dia. Okey tidak? Okey, setakat tu okey lah. Setakat tu okey. Okey, kalau okey lah. Memang berlaku. Kekuatan lah katanya. Jadi maksudnya kekuatannya adalah interaksi antara cikgu dan murid lebih meningkat. Ya, kekuatan juga, banyak kekuatan lah sebenarnya. Tapi kekurangannya tadi boleh kita kata murid tak dapat menghantar apabila berlakunya gangguan internet. Gangguan boleh. Nama dah lemah. Memangnya lemah, ya. Tapi ada masanya langsung saya dapat send. Gangguan lah ya. Okey. Tulis tak keyword dah. Gangguan internet. Kelemahan lain apa? Kelemahan lain? Gambar, kualiti gambar macam ni. Ada sih yang hantar kualiti gambarnya si jelas? Ada kan? Ada. Ya, ada kelemahan. Okey. Lepasnya berkongsi peranti. Ya pun kelemahan. Ada lain? Kelak kami naik lagi lah. Tapi cukup lah sebenarnya 3. Cukup lah. Okey. Pasal last kali adalah cadangan penambahbaikan. Apa cadangan kita? Untuk kelemahannya. Gangguan internet, kualiti gambar. Macam ni. Itu lebih kepada sidak pun naik tu. Macam di luar kawalan je tu cikgu. Kadang benda yang kita fikir di luar kawalan, sebenarnya benda yang di luar kawalan adalah benda yang di bawah kawalan Tuhan. Macam jodoh, rezeki, takdir, itu semua di luar kawalan kita.
Macam Jadi cuaca. Tapi cuaca pun kita dapat kawal. Jadi contohlah macam apa masalah tadi gambar tak jelas. Kita boleh minta apa? Mintalah sidak ya hantar dengan menggunakan cam scanner. Contoh. Okey. Kalau Alternatif gambar alternatif. Kalau masalah Naya tadi, masalah internet, apa gangguan internet apa? Gangguan internet. Apa solutionnya untuk ya? Beli data lebih. Apa kaitan gangguan? Bukan hal data kota. Gangguan. Pergi ke tempat yang ada tu. Kalau biasanya, kalau gangguan, kita berinya tempoh, tambah lagi masa. Biasanya macam ni aja lah. Beri masa tambahan lah. Beri masa tambahan, janjinya hantar. Okey. Biasanya lah. Tak tahulah cikgu ada cara lain tak? Apa lagi masalah tadi? Yang ketiga berkongsi peranti. Berkongsi peranti. Sama juga. Sama masa tambahan juga lah. Beri masa tambahan. Buat jadual. Kita cadangkan kepada mak bapak. Buat jadual. Jadual penggunaan. Jadual penggunaan peranti. Beri masa 2 jam je dengan anaknya seorang tu. 2 jam je untuk subjek lain. Macam ni aja. Okey. Kita guna, kita nego lah dengan mak bapak. Ataupun cikgu boleh buat dalam bentuk lain. Tapi susah juga apa benda yang mau saya makan. Perlukan saya makan. Kena si guna Telegram ko. Telegram? Telegram si banyak guna data apa? Macam yang pertamanya bila di GC tu, bila kita klik gambar yang ada pen terus sekali saja. Si perlu tekan edit lagi. Maksudnya boleh semak terus. Telegram kita perlu masuk edit apa semua lo nak. Betul. Kena sih pakai Google Classroom Naya Schoology. Sama juga kah? Sama. Tapi memandangkan semua dah ada apa ID tadi sebab dalam pakai GC je lebih memudahkan tidak? Ya jawapan yang betul lah. Schoology kelak cerita baru lagi nak. Tapi apa yang kami bincang dengan kita tu, yang kami keluarkan semua ya. Dekat bahagian hujung ya. Kita boleh mengulas lah. Okey. Ceritalah pasal kita ada juga benda lain macam Schoology, macam Telegram. Kita ceritalah, buatlah ayatnya, cerita. Lah orang baca penulisan kita tak, wah ya baru penulisan orang. Okey. Okey ya. And then last kali cuba kaitkan dengan 1-2 kajian-kajian yang lepas kalau ada. Okey, boleh. Yang ada kaitan lah, contoh macam penglibatan, motivasi ke apakah. Padahal benda tu tadi bukan fokus kita. Tapi kita boleh macam menyelit lah, selit-selit. Janji ada. 1 ataupun 2 lah. Boleh. Baik go. Alright, jelas. Ada apa-apa soalan kah? Jelas. Maksimum 15 tak cikgu? Ya betul. Penulisan. Ada. Macam formattingnya. Ada. Udah di-share kami Ria. Dalam Google Meet Ria dah di-share kami. Dalam YouTube pun ada juga. Kami kami nanggap dalam YouTube ada. Format ya sebenarnya, tapi format tengah cerita. Di permulaan cerita ya, kami cerita hal guru quality ya. Maksud kami yang bertulis pun mau wujud video ya balik lah maksudnya. Ada link diberi kami dalam ya. Okey. Kelak kami cari di dalam apa nama? Dalam Telegram. Okey. Kami tu si aktif pula Telegram. Telegram bagus sebenarnya, nya si hilang data. Nya si simpan dalam telefon, nya simpan dalam cloud. Ya, dalam cloud lah. Okey. Ya kelebihan Telegram dan nya ada autobot. Sebenarnya Telegram contohlah kita nak beri quiz dengan budak Mia.
muridlah poll. Ada polls, ada quiz. Daripada siannya tu terus keluarlah result pas semua senang. Dari segi recording markah. Mau di explore lagi Telegram tu. Best Telegram sebenarnya. Memang best. Okey. Okey, Go. Ada soalan lain? Ya ajak adik cikgu. Okey, bah. All the best cikgu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Allah.